Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Afiq Aiman Azrul. Hari ini saya ingin menceritakan sedikit tentang Majlis Amanah Rakyat. Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA telah ditubuhkan sebagai sebuah badan berkanun di bawah Akta MARA 1966. Objektif utama penubuhan MARA adalah untuk menambah dan meningkatkan penyertaan kaum Bumiputera dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian serta meningkatkan taraf ekonomi dan sosial Bumiputera sejajar dengan dasar ekonomi baru. Ianya dilakukan dengan menggalakkan, membimbing, melatih dan membantu Bumiputera dalam kegiatan perdagangan dan perusahaan ke arah pembentukan masyarakat peniaga Bumiputera yang berjaya. Penubuhan MARA ini juga adalah berdasarkan cetusan idea dalam Kongres Ekonomi Bumiputera pertama yang telah diadakan pada tahun 1965 di Kuala Lumpur. Melalui kongres tersebut, resolusi yang mahukan agar RIDA disusun semula telah diluluskan. RIDA atau Rural dan Industrial Development Authority ditubuhkan pada tahun 1953 bagi membangunkan dan memajukan masyarakat di kawasan luar bandar. Sejak penubuhannya, banyak pembangunan dan kemajuan telah dicapai oleh MARA. Penguasaan ekonomi Bumiputera menjadi cabaran masa kini dan agenda utama MARA dalam usaha untuk memastikan Bumiputera mempunyai kedudukan yang sewajarnya. Majlis Amanah Rakyat, sebuah badan autonomi bertanggungjawab kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Ahli-ahli majlis terdiri daripada pengerusi timbalan pengerusi, ketua setiausaha dan 8 orang anggota lain. 2 daripada mereka adalah kaki tangan awam. Semua ahli majlis dilantik oleh Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Seterusnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adam bin Amizul dan nombor ID pada saya ialah BGN 20241 9353. Hari ini kita akan membincangkan tentang kontrak sosial. Apa itu kontrak sosial? Kontrak sosial ialah persetujuan yang dicapai melalui sebelum merdeka di kalangan para pemimpin orang Melayu, Cina dan India. Mereka ini terdapat parti yang dipimpin oleh tiga golongan ini contohnya ialah UMNO dipimpin oleh orang Melayu, MCA dipimpin oleh orang Cina dan MNC dipimpin oleh orang India. Okey. Tapi walau bagaimanapun, kontrak sosial harus dianggap sebagai satu persetujuan di kalangan masyarakat berbilang kaum. Bukan sahaja pemimpin atau golongan elit yang harus menerima ini, tetapi orang biasa pun kena menerima ini. Sampai situ, pemufakatan ini mendapat sokongan rakyat sebagaimana yang terbukti melalui kemenangan perikatan dalam pilihan raya 1995. Rakyat perlu memahami fakta sejarah bahawa kontrak sosial dicapai melalui proses muafakat dan musyawarah. Seterusnya ialah persetujuan hak untuk orang Melayu. Umumnya mengetahui peruntukan perkara 153. Peruntukan perkara 153 ini ialah perkhidmatan permit dan sebagainya untuk orang Melayu. Perkara ini adalah menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera mana-mana negeri Borneo dan kepentingan sah kaum-kaum dan peruntukan perkara ini. Kedudukan orang Melayu yang lain termasuk peruntukan perkara 89 dan 90 yang menjadi kuat kuasa undang-undang perlembagaan kepada undang-undang yang sedia ada. Yang pertama ialah yang melindungi tanah rizal orang Melayu daripada diselenggarakan oleh orang bukan Melayu. Selain itu, kemasukan orang Melayu dan regimen askar Melayu dengan pengecualian orang bukan Melayu sebagaimana dikuasakan oleh perkara berikut juga dianggap sebagai sebahagian daripada kedudukan istimewa orang Melayu. Seterusnya ialah hak untuk bukan orang Melayu.
Antara hak-hak untuk bukan orang Melayu ialah hak mendapat kewarganegaraan Malaysia, hak menganut dan mengamalkan agama masing-masing, hak untuk menggunakan bahasa ibunda, dan last sekali ialah hak untuk mendapat layanan yang sama rata. Maksud sama rata ialah tiada perbezaan di antara orang Melayu dan orang bukan Melayu. Okey, seterusnya seperti juga kedudukan orang Melayu, hak ini juga dibatasi oleh beberapa peruntukan dalam perlembagaan. Contohnya, peranan MARA dalam merealisasikan perkara 153 iaitu perkhidmatan awam. MARA telah memberi peluang pekerjaan kepada orang ramai, termasuk golongan bumi putera yang meliputi sebuah agensi MARA. Beasiswa. MARA memainkan peranan besar menyediakan beasiswa dan mengajar ramai pelajar bumi putera untuk melanjutkan pelajaran daripada peringkat menengah hingga ke peringkat pengajian tinggi dalam dan luar negara. Selain itu, MARA juga menyediakan skip pinjaman pelajaran boleh ubah. Seterusnya adalah dana siswa. Dana siswa memperoleh peruntukan yang besar daripada kerajaan pusat bagi membiayai pemberian beasiswa pinjaman kepada pelajar yang berjaya melanjutkan pelajaran sama ada di dalam ataupun di luar negara. Maksudnya di sini ialah MARA ni menjadi faktor utama untuk kita teruskan usaha. Seterusnya ialah pendidikan dan latihan. MARA turut terlibat dalam memberikan perkhidmatan pendidikan dan latihan kepada golongan bumi putera. Contoh di sini ialah Maktab Rendah Sains iaitu MRSM, JET MARA, Institut Kemahiran MARA iaitu IKM, Kolej Profesional MARA KPM, Kolej Kemahiran Tinggi MARA KTTM, dan Kolej Politis MARA KPTM, dan Universiti Kuala Lumpur UNIKL. Sejak penubuhannya, MARA telah berjaya memainkan peranan yang besar untuk membantu golongan bumi putera dalam bidang profesional seperti kejuruteraan, akaunten, perubatan dan bidang pengurusan yang berkaitan dalam perniagaan. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Faizul Latar belakang masyarakat Malaysia. Masyarakat Malaysia merupakan masyarakat majmuk atau masyarakat berbilangan kaum. Mereka terdiri daripada bangsa Melayu, Cina, India dan etnik di Sabah dan Sarawak. Orang Melayu adalah penduduk asal atau peribumi tanah Melayu dan merupakan kumpulan etnik terbesar. Masyarakat Melayu semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka merupakan masyarakat yang hebat. Mereka terkenal sebagai pedagang dan pelaut yang handal di Asia Tenggara. Walau bagaimanapun, kehebatan orang Melayu mula merosot semasa penjajahan barat kerana penjajah lebih mengutamakan kepentingan politik dan ekonomi mereka. Selain itu, penjajah juga tidak mempunyai dasar-dasar tertentu untuk membantu memajukan penduduk peribumi. Kesannya, kedudukan orang Melayu jauh ketinggalan dalam semua aspek sama ada politik, ekonomi dan sosial. Dari segi politik, pentadbiran tempatan yang mendahulunya dikuasai oleh raja-raja dan pembesar telah diambil alih dan dikuasai oleh penjajah. Raja-raja Melayu hanya berkuasa dalam hal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Orang Melayu juga ketinggalan dalam bidang ekonomi berbanding dengan kaum-kaum lain kerana tumpuan ekonomi mereka kepada kegiatan sehari. Itu juga daripada aspek sosial, orang Melayu turut ketinggalan. Kebanyakan mereka tinggal di kawasan-kawasan pedalaman luar bandar dan tidak bersekolah. Masyarakat Cina dan India. Kedatangan masyarakat Cina dan India ke tanah Melayu pada peringkat awal hanyalah sebagai pedagang dan